Apabila kita bercerita tentang perubahan, soalan yang ingin saya lontarkan kepada anda semua, berubah tu seronok ke tak seronok? Mira, macam mana Mira? Perubahan tu seronok ke tak? Sebenarnya perubahan itu seronok, cikgu. Terutama sekali apabila kita berubah ke arah yang lebih positif. Betul. Tetapi Mira, untuk kita mulakan perubahan itu sebenarnya tidak seronok. Kenapa tak seronok? Murid-murid sekalian, perubahan itu tak menarik, perubahan itu tidak menggembirakan, perubahan itu mungkin tidak, orang kata apa, menyenangkan kita. Sebab apa? Sebab kita dah selesa dengan apa yang kita buat. Sebagai contoh, kalau saya mintalah murid-murid yang sedang duduk ataupun mungkin sedang berbaring sekarang ini, bangun, melompat-lompat, berlari dan sebagainya. Agak-agak apa yang murid-murid rasa? Alah, kenapalah nak kena bangun? Alah, kenapalah nak kena melompat dan sebagainya? Sebab apa? Sebab kita dah selesa dengan apa yang kita buat. Betul. Sebab itulah perubahan itu tak menarik, perubahan itu tak seronok, perubahan itu tidak menggembirakan. Tetapi hakikat dan realitinya, perubahan itu tetap akan berlaku walaupun kita tak suka. Sebagai contoh, katakan tadi, bangun pukul berapa? Bangun pukul 6. Lepas itu solat pukul berapa? Pukul 6.30. Kemudian pukul 7 buat apa? Pukul 7 adalah aktiviti-aktiviti lain. Dan sekarang pukul berapa? Dah petang dan sebagainya. Kan murid-murid sekalian? Maksudnya perubahan itu tetap akan berlaku walaupun kita rasa tak seronok. Dia kadang-kadang macam ni Mira. Bila dah tingkatan 5, kadang-kadang kita dengar mak kita kata, kenapa tak berubah lagi? Kau ni umur dah banyak dan sebagainya. Betul. Sebab perubahan itu tak menarik dan kita dah terlampau selesa dengan apa yang kita ada. Jadi hari ini, sebab itu saya datang ke sini bertemu dengan Mira serta penonton-penonton, murid-murid yang berada di rumah untuk kita berceritakan, untuk kita promosikan bahawa perubahan itu sebenarnya menarik, perubahan itu sebenarnya menggembirakan, perubahan itu sebenarnya menyeronokkan. Ya, perubahan itu menarik, menggembirakan, menyeronokkan. Tapi masa bila pula yang sesuai untuk kita berubah ni? Bangun tertidur, bangun pap, okey hari ni nak jadi orang lain, bertukar jadi orang lain. Tak semudah itu, cikgu. Betul. Jadi bila orang kata masa yang tepat dan sempurnalah bagi sesebuah perubahan itu dapat dilakukan? Baik Mira, bila kita bercerita ataupun ditanya bila waktu sesuai untuk kita berubah, saya nak kongsikan kepada anda semua, para penonton, malah Mira sendiri, saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan sifat 5M. Perubahan, bila dan bagaimana untuk kita berubah. Baik, yang pertama sekali ialah kita mulakan dengan apa yang kita mampu. Baik. Sebagai contoh murid-murid sekalian, katakan kita nak mulakan senaman. Kita nak mulakan senaman. Bila kita sebut tentang bersenam, mungkin apa yang terfikir di fikiran kita mesti ada, mesti pergi gym, mesti kena angkat besi berat-berat, mesti kena berlari, mesti kena skipping dan sebagainya. Tetapi saya nak kongsikan kepada anda, bila kita mulakan perubahan dengan perkara yang sukar, perubahan itu tidak akan bertahan lama. Sebab apa? Bila kita rasa susah, bila kita rasa sukar, kita akan give up. Kita akan, orang kata, menyerah. Aku tak nak buat lagi dan sebagainya. Jadi apabila kita bercerita tentang perubahan, kita mulakan dengan apa yang kita mampu. Sebagai contoh, kalau kita nak bersenam, kita boleh mulakan dengan jalan kaki dulu Mira. Kan kita mulakan dengan jalan kaki. Bila kita dah selesa dengan kita berjalan kaki, setiap petang kita dah istiqamah jam 5 petang lepas asar, aku dah mula jalan kaki selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Bila kita dah rasa selesa, perubahan itu akan berlaku sendiri Mira. Kan bila kita dah berjalan kaki, kita rasa alamak, rasa macam dah tak best jalan kaki, aku nak kena berlari. Yes, secara automatik kita akan menolak diri kita untuk berlari pula selepas itu. Baik, yang kedua murid-murid sekalian, kita mula dengan apa yang kita ada. Sebagai contoh, kalau kita nak belajar, kita nak baca buku, kadang-kadang kita terfikir kan, oh aku tak ada buku rujukan, aku tak ada alat tulis yang lengkap, aku tak ada itu, aku tak ada ini, aku tak ada gadget, aku tak ada talian internet dan sebagainya. Kan? Jadi aku tak boleh nak buat apa yang aku kena buat. No! Tidak, murid-murid sekalian, bila kita sebut sahaja tentang perubahan, kita kena mulakan dengan apa yang kita ada. Sebagai contoh, sebagai seorang murid yang belajar di sekolah, perkara pertama ataupun kitab utama yang menjadi rujukan kita apa dia? Buku teks. Kenapa tidak kita jadikan buku teks itu sebagai sumber utama kita untuk kita belajar? Kan Mira kan? Tak perlu lagi kita nak tunggu, oh aku kena ada buku itu, buku ini dan sebagainya, baru aku nak mula belajar. Kita ada buku teks, kita teruskan belajar menggunakan buku teks, insya-Allah itu pun sudah cukup lengkap untuk diri kita. Yang lain itu hanya sekadar apa dia? Bantuan. Sama juga untuk kita bersenam. Oh, aku kena ada pakaian yang sesuai, aku kena ada kasut yang mahal, aku kena ada seluar tracksuit yang baik dan sebagainya. Tidak. Kita mulakan dengan apa yang kita ada. Yang ketiga, kita mulakan dengan hal yang kecil-kecil. Sebagai contoh murid-murid sekalian, apa dia? Katakan kita nak buat latihan kan, tetapi kita fikir alamak susahnya. Kenapa susah sangat?
akhir sekali kita akan rasa, oh aku tak boleh buat. Tidak, murid-murid sekalian, kita mulakan dengan hal yang kecil-kecil, iaitu kita buat dulu. Yang senang-senang kan, kita buat dulu. Mungkin kita boleh bertanya dengan kawan dan sebagainya, supaya apa? Supaya kita boleh buat. Kita boleh berubah walaupun dengan hanya mulakan perkara yang kecil-kecil. Yang keempat, kita mulakan dengan diri sendiri. Tak perlu kita nak tunggu kawan. Oh, aku nak kena ada kawan baru aku boleh belajar. Oh, aku nak kena buat study group baru aku boleh belajar. Oh, aku kena ada itu, ini dan sebagainya baru aku boleh belajar. Oh, aku kena cari waktu yang sesuai, tempat yang best dan sebagainya baru aku boleh belajar. Tidak, murid-murid sekalian. Apabila kita bercerita tentang nak mulakan dengan siapa, kita mulakan dengan diri sendiri. Tak perlu nak tunggu kawan, tak perlu nak mak suruh, tak perlu nak orang kata apa, ada faktor-faktor lain yang menolak. No, kita sendiri yang mulakan buat perubahan itu dengan diri kita. Dan akhir sekali, bila nak berubah, Mira? Jawapannya mudah saja. Tak perlu kita tunggu esok, tak perlu kita tunggu minggu depan, tak perlu kita tunggu lepas raya dan sebagainya. Kita mulakan sekarang. Perubahan itu bermula dari bila? Dari sekarang. Dari siapa? Diri kita sendiri. Bermula sekarang daripada diri kita sendiri, cikgu.